Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Anda bersama dengan saya Fatah Burhanuddin, Cikgu Bong dan Shasha Denzlin. Setelah Kita buat sekian tips lama pula. tidak berjumpa dengan mereka akhirnya. Untuk segmen pertama ni biasalah. Kita berada di dalam segmen slot pendidikan sains bersama Cikgu Bong. Hari ini 22 Ogos bersamaan dengan 13 Muharram, hari Ahad. Pada yang nak membuat biskut ke, nak buat sarapan pagi ke, hati-hati jangan terpotong bawangnya. Kata orang, kau tak nak jadi makcik bawangnya, terpotong tangan. Jangan. Betul Fatah. Lepas tu nak ucapkan juga selamat kembali bertugas Fatah. Hari ini bersama dengan slot pendidikan bersama-sama. Hari ini biasanya hari tu dengan Sharon kan. Kali ini dengan Shasha pula. Ya, betul. Saya seronok sebab tengok dekat atas meja sekarang ni kita ada beras. Kita ada baca-baca lah yang akan Cikgu Bong cakap apa tadi? Perkenalkan sebentar saja lagi. Jadi dekat penonton-penonton kat rumah juga tidak lupakan juga anda pada yang nak divaksin tu jangan lupa perkara-perkara yang penting. Telefon tu penting sekarang ni ya. Scan MySejahtera selalu dan pakai pelitup muka. Hand sanitizer sangat penting sekarang ni dan double mask kalau boleh. Okey? Jadi Cikgu Bong, apa yang kita nak lakukan pada pagi yang ceria ini? Ya. So hari ini masih lagi kita nak seloka Apa dapur ke? mak ni. Macam biasa kita akan seloka dapur mak kita. Kita nak kena tengok-tengok dulu apa yang ada dekat dapur tu tak? Kita guna apa saja yang sedia ada di rumah untuk konsep saiz tu. Sebab keadaan sekarang pun tak berani nak keluar nak beli apa-apa alat untuk eksperimen. So kita seloka saja. So kita ini kita ialah ada beras. Okey. Pertama kita ada beras. Kalau tak ada beras, boleh ganti dengan contohnya kacang. Dengan kacang. Boleh juga. Kacang hijau. Kacang apa? Kacang dal. Kacang dal. Kalau betul pandai je Shasha. kalau kat dapur mak tu tak ada beras tu, tak ada kacang tu, apa lagi? Pasir kat luar tu boleh juga. Pasir pun. Tipulah, tak ada beras kat rumah. Betul. Tapi kalau Cikgu Bong, kalau macam yang batu kecil-kecil tu okey tak? Boleh. Okey, beras satu. So beras, kita perlu ada kotak. Okey, apa-apa kotak lah. Tak kisah. Lepas tu potong. Okey, kita potong rectangle. Rectangle ya. So potong 3. Okey, 3 isi padu luas permukaan yang sama. 1, 2, 3. Okey, setelah itu kita perlukan ni pita pelekat juga. Selotep lah kata orang Sarawak. Selotep. So kalau nak bila nak gunting potong itu kena jagalah. Okey, jangan terkena tangan pula dan sebagainya. Betul. Untuk gunting tu kena ada pengawasan daripada ibu bapa sebab takut nanti terpotong jari ke anak-anak tu. Jadi ibu bapa boleh monitorlah anak-anaknya. Ya. Lepas tu ini apa? Corong. Corong supaya kita boleh isi beras tu nanti. So apa perlu kita buat? Kita nak buat 3 bentuk yang berlainan. Yang pertama, buatkan dia jadi bentuk silinder. Yang satu lagi buat dia ialah segitiga dan satu lagi segi 4. So macam mana segitiga tu? Yang ini senang. So ambil pembaris itu, bagi 3 bahagian itu. Bagi 3 bahagian. Yang ini saya sudah lukis siap-siap lah. 3 bahagian itu dan boleh terus lipat dan jadikan dia segitiga. Siapa nak cuba? Jadi cikgu nak tanya, kalau untuk 3 bahagian tu memang saiz dia sama-sama lah ketiga-tiga tu? Saiz dia sama, ya. So yang ini ialah yang 4 lah. So 4 bahagian. Segi 4. Senang saja. Okey, saya boleh buat untuk yang segi 4. Ya, segi. So kalau dah ada bentuk dia tu cantum supaya dia jadi bentuk. Dekat sini. Ya, cantum dekat tepi. So yang untuk bulat ni saya akan cuba buat yang bulat. Akan pita pelekat. Okey, nak buat segitiga. Abang ajar adik kat rumah. Tiba abang ajar. Abang ajar adik dekat rumah. Akak pun ajar juga adik-adik dekat rumah. Okey, kita dah buat bentuk segi 4. Lepas ni kita nak cantumkan dia. Okey, saya dah siap dah bentuk segi 4 dan Fatah pula buat bentuk segi 3. Triangle. Ya, ini bulat. Bulat. Cikgu bulat. Cikgu Bong buat bulat. Silinder.
So kita tengok ni 3 beras ini okey pada asalnya paras yang sama pada paras yang sama. Okey. So nanti kita nak tuangkan beras ini ke dalam bentuk yang sudah kita bentukkan Dah itu, sediakan. dah sediakan ni, kita tengok yang mana boleh isi paling banyak beras. Tapi kita Okey. tengok semua sama tinggi kan? Ketinggian Betul, dia. sama tinggi. Betul, sama Ah. tinggi. Ketinggian yang sama, luas permukaan yang sama. So Aha. kita cuba teka. Yang mana boleh isi paling banyak beras? Rasa-rasanya. Jadi adik-adik dekat rumah fikir dulu ataupun ibu bapa dekat rumah fikir dulu antara 3 ni yang mana boleh boleh apa Isi. kita tahu? Yang boleh isi isi. padu tu lebih banyak lah. Tapi sebelum kita isi, Syasha rasanya? Okey, kalau Syah rasanya yang paling banyak adalah bentuk bulat. Bulat. Ha. Okey. Pasti. Pasti. Saya kunci Ni jawapan saya. paling banyak sisi ni, 4. Anda kunci. Okey, saya kuncilah yang bulat. Fatah pula macam mana? Saya kalau nak saya tak apalah, saya biar kita eksperimen dulu. Oh, jawapan klise daripada Fatah sendiri. Kita harus menjaga sebab saya tak nak lagi gagal macam eksperimen saya yang lepas. Jadi saya simpanlah rahsia saya saja. So Jawapan nanti saya. ini penutup dia, tak apa Okey. kita masih pakai letak Letak tu. dalam. Okey. Muat tak? Muat. Okey. So mula dari Fatah, yang isi ini, isi beras ini sampai penuh. Sampai penuh. Ya. Okey, jadi adik-adik hati-hati tau walaupun tak boleh. Jadi cikgu, kiranya isi padu beras ni semua adalah dalam kuantiti yang Sama sama. kan? Kita tengok memang dari mula tu sama. Sampai penuh. Nervous dah Syah ni. Yang mana satu boleh isi dia lebih penuh. Sekejap. Sekejap. Masukkan lagi padatkan Fatah, lagi. masukkan. Goyang. Aduh. Macam takut terjatuh. So macam dah Dan cukup ekstra dah ni. tu bagi balik. Letak balik. Oh. Okey, macam dah penuh dah. Penuh. Boleh lagi. Boleh jap. Boleh lagi. Kena Ini penuh padatkan. habis tau. Adik-adik kena penuh. Syasha boleh juga. Okey, kita letak macam ni, jadikan corong. So kalau rumah tak ada corong tu tak apa. Kalau rumah tak ada corong, inisiatif sendiri. Okey. kita ada inisiatif sendiri. Betul. Abang Fatah pun nak pesan kat adik-adik kat rumah, walaupun buat eksperimen, kekemasan ataupun hygiene tu kena jaga ya, kebersihan tu kena jaga adik-adik. Slow-slow. Kena sentiasa walaupun kat rumah sanitize tu penting. Faham? Ya, betul. Macam cikgu disiplin pula. Cikgu disiplin dan saya Saya sekarang cuba lihat. yang ni ya. Okey. Rasa cikgu Bong macam menang lagi sekali ni. Extra Apa yang lebih berlaku? sudah. Extra lebih. Apa yang berlaku? Okey, tidak. Slow-slow. Slow. Mungkin ada adik-adik yang dekat luar sana yang tak sabar Okey, macam boleh saya padatkan. sendiri. Kita dah macam nampak result dah sekarang ni, Fatah. Macam nampak dah resultnya. Ah. Siapakah yang memenangi? Dan yang paling penting, lepas kita buat sepa ni, kita kena clean up the mess. Yes, betul. Pandai Sampai buat, pandai bersih. penuh. Kalau tak nanti Fatah, nanti kena marah dengan mak dekat rumah. Dah lah ambil beras. Kena Jangan sepa. buat sepa. Ada vacuum cleaner. Tengok cikgu pun dia positif. Jangan risau dia cakap ada. Vacuum Vacuum cleaner. cleaner. Kita bandingkan ni. Okey. Okey, saya letak dekat sini. So kita bandingkan ketiga-tiga ini. Tengok. Sebelum kita nak buat perbandingan, lepas ni adik-adik dekat rumah jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami hanya di Sejahtera Asia.
Ya, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia, slot pendidikan iaitu eksperimen sains pada ni. Tadi kita dah buat pelbagai apa yang menarik dekat sini. Jadi kita nak tengok, kita nak buat perbandingan di antara ketiga-tiga ni. Silakan Cikgu Bong. Ya, so dari sini yang segi 3 bulat dengan segi 4 tu dah jelas nampak perbandingan dia tu kan. Kita kalau tak tu kita dekatkan ni. So yang ini paling banyak memang yang bulat, lepas tu kita bandingkan. Yang mana banyak lagi? Yang segi 4 tu. Okay, lepas tu segi 3 tu dia boleh muat yang paling sedikit isi padu dia. So kenapa sebenarnya apa aplikasi itu? Kalau kita tengok bentuk yang silinder ini, banyak aplikasi kehidupan harian yang menggunakan bentuk corak ini. Contohnya jari kita kan. Ni tengok jari kita pun bentuk silinder. Betul. Sebab nak lebih banyak darah, oksigen, nutrien boleh ke seluruh badan kita. Termasuk kaki kita pun lebih kurang bentuk ini kan. Badan kita semua ini. Tak ada pun yang kaki kita segitiga kan. Sebab itu macam mana adu-adu? Sebab nak lebih banyak nutrien, oksigen, darah yang boleh masuk, yang muat dalam darah badan kita tu. Selain itu kita tengok pokok. Okey, betul. Pokok pun bentuk silinder juga. Dia. So dia boleh hantar air, dia boleh simpan makanan, glukos tu lebih banyak tu. Lepas tu masa kita masak kita guna tong gas tu kan. Ya, tong gas. Bentuk silinder juga. Supaya boleh muat lagi banyak gas masak tu di dalam tu. So kita banyak aplikasi inilah. Termasuk apa? Pilih pipe air tu. Bentuk silinder juga supaya lebih banyak air boleh salur ke rumah kita banding dengan yang leper, yang segitiga dan sebagainya. Betul lah Sasha. Ya kan? Saya baru terfikir. Sebab apa banyak benda yang silinder ni? Macam senang untuk orang cakap saluran-saluran tu lah. Isi padu tu macam lebih banyak lagi betul. kan? Lebih banyak. Cuba kita bayangkan kalau macam hos tu berbentuk segitiga. Oh, pelik sangat itu. Air tu kita tunggu air tu kecil saja yang sampai sikit saja. Jadi betul. berdasarkan yang ni saya rasa saya mendapat keputusan yang baiklah. So kalau orang cakap, kita ni bulat tak apa, kita boleh simpan banyak. Betul. Jadi dekat rumah tak apa bulat. Bulat ni sebenarnya kita banyak orang cakap menyimpan nafas yang banyak tu. Okey, seterusnya kita buat yang seterusnya. Seterusnya kita buat apa, Cik? Gunakan kertas berwarna ini. Kertas berwarna ni sangat menarik, Fatah. Sempena apa? Sempena Hari Kebangsaan kita. Bulan kebangsaan kita. Bulan kebangsaan kita ada warna merah, ada warna biru, ada warna putih. Warna ni ada 4 ini. Tak apa, kita simpan yang ini tepi Saya alihkan dulu. Alihkan dulu kat tepi. Okey, So sebenarnya bulan kebangsaan saya pun adalah menggunakan color-color biru. Cikgu Bong pun menggunakan color biru gelap dan kuning. Sasha dia striking sikit hari ini menggunakan kuning. Kuning. Favorite color. Favorite color. Boy dia sejak mention lagi. Mesti. Buku pun Kita ada. kuning. Buku pun letak kat tepi dulu. Okey, sabar dulu. Okey, so ini kita ada. Okey, Fatah nak pilih warna apa? Kena pilih. Fatah Saya buat satu rasa- je lah, banyak sangat. Ya ke? Ikut warna baju ke? Bolehlah saya ikut warna baju Ikut lah. warna Saya ambil warna baju. biru. Okey, boleh. Okey, Okey, Saya saya pilih. ambil warna biru. saya pilih merah. Okey, Okey, merah. sekarang masih lagi balik kita buat 3 bentuk itu. Okey. Okey, buat segitiga, bulat, segi 4. Okey. Mungkin mana nak buat Fatah tu? komplain, susah kan? Macam mana nak buat You bulat buat bulat ni? lah. Yang paling senang. Saya buat bulat lah. Kita buat dia panjang, tinggi. Panjang. Bulat gulung macam ini saja bulat. Segi 4 senang, you lipat 4 kan? Ya. Saya buat yang segitiga lah. Disebabkan saya nak ambil apa yang senang. Jadi kita ada 3 corak yang adik boleh buat. Lepas ni ada corak bulat, ada corak segi 4 dan juga corak segitiga. Macam yang kita dah dah siap. buat sekarang ni, macam-macam konsep yang kita telah adaptasi untuk kehidupan seharian. Sebab itulah mesti kita faham konsep dia tu. Tak susah tu. Bukannya main hafal saja. Kalau hafal tu susah, nanti tak pandai kita aplikasi kan. Betul. Saya setuju dengan cikgu. So saya pun Mungkin dah hujung ni
Ya, ujung. Nah, yang paling susah, paling cepat. Wah, dah siap dah Fatah. Oh, tadi saya Belum, bukan tengah main belum cakap. lagi. Nak lagi. Yang ini sebenarnya. Okey, saya Fatah, nak sedikit pastikan lagi yang cikgu. atas dengan bawah tu Sama. sama besar. Sama tak? besar. Sama tak cikgu? Tadi yang paling senang tak semestinya senang. Kan? Inilah pengajaran kita. Sambil kita belajar, kita memberi pengajaran. Untuk hidup. Okey, saya dah siap. Okey, dah siap. Kita tengok ketinggian dia. Okey, sama. Okey, sama ketinggian. Tidak ada bulat, kena segi 3 dan segi 4. Fatah ni saya touch up sikit. Okey, boleh. Okey, kita cuba dari Syasha. Okey. Letak buku tu di atas tu. Kita nak tengok berapa buku dia boleh tahan. Wow. Oh, kita nak tengok. Kita nak tengok ketahanan dia. Oh, kita nak tengok ketahanan Satu buku dia tu. boleh. Oh, saya boleh mulakan dah, cikgu? boleh. Okey, satu buku. Takut dia. Takut dia 2 buku. Sekejap saya nak atur dekat bawah atur dulu. dia. Ni tak dikira menipu saya hanya mengatur sahaja. Adik-adik dekat rumah tu bolehlah gunakan buku latihan ke. Dia kena buku yang ringan ke cikgu ke? Tak semestinya. Air pun boleh. Oh, air pun boleh. Wow. Sebab buku kan, hujung minggu pun jangan lupa buku juga. Betul. Jangan lupa buku. Buat homework. Kalau cikgu bagi homework tu buat adik-adik. Okey, macam Berapa banyak sudah? dah. Ni dah Ada berapa? 4, 5, 5, 6, 6, 7. Wih, macam tahan pula. So, sekarang kita dah ada berapa dah? 7 8 buku. saja. Sehingga 7. 8 saja. Bila letak 8 dia jatuh kan? Oh, ya, betul. So, So 7. yang ini kira dia Yana 7. 7. Okey, 7 buku lah maksudnya. 7 tu. Okey, saya pula. Okey. Okey. Starting dia memang kena balance sikit. 1, 1, 2. Siapakah yang akan memenangi? 2 saja boleh 2 tahan. saja. Nampak ni 2. Fatah pula. Takut pula. kita tengok yang terakhir. Selalunya yang terakhir ni, saya malas nak cakap lah. Setakat ini, Syasha menang. Mendahului. Tapi sebelum tu Fatah rasa siapa antara segi 4 dengan bulat ni? Yang mana lebih tahan? Saya rasa Jawapan tak boleh untuk disimpan. kali ni saya percaya yang bulat. Bulat, okey. Kita 3. tengok. Dah ada 3 buku. Takut pula. 4, 5. 6. Oh, dah bergegar-gegar. 7. 7. Hampir menabui. Takut. 8. Oh, action Fatah. 8. Tengok berapa boleh tahan. Sekarang sudah memang dah sah dah. Dah sah dah. Menang. Kita nak tengok berapa dia boleh tahan. 9. 9. 10. 11. Wish, ni macam dah lama ni. 12 dah ni. 13. 14. Adik, kita tak main tipu, tak ada letak apa-apa. Nah, ni. Berapa memang dah confirm menang. Tapi kita nak tengok berapa dia boleh tahan. Dia so, macam tolak 1 kan. So, berapa tadi? kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wow. Ini memang pemenang Power warna biru lah. ini. 18. Biru power, baik biru. Ini kena bagi star. Gol rumah biru. Rumah biru. So, sebenarnya kan dia tengok ni, kenapa kita tengok
Yang paling lemah ini adalah yang segitiga. Sebab ni dia ada 3, dia ada weak point dia. So dia tak dapat sokong banyak. Okey, banding dengan yang ini, segi 4 ni sama juga. Tengok segi 4 tu dia boleh ubah bentuk. Dia lemah juga, ada weak point. Tapi kan, kalau yang bentuk bulat ini, satu sisi saja. Dia tak ada penjuru. So semua beban tu dia boleh secara rata tu diakhirkan sini. Sebab itulah you tengok yang kalau shopping mall ke apapun KLCC yang tinggi tu, bentuk dia bulat. Silinder. Faham. Okay, maksudnya ini yang lebih tahan lah, ketahanan yang paling tahan antara ketiga-tiga bentuk ni. Ya, bentuk ini pilar lah. Kalau kita buat yang you pergi kapak ke apa ke, dia punya pilar pun silinder juga kan, sebab dia nak tahan Betul. beban building bangunan itu. So you nak hari ini kita dah menyaksikan kehebatan kertas itu kan. Dengan kertas saja yang biasa, tapi kita ubah saja bentuk dia, dia nampak lain. Dia ada kekuatan lain tu. Okey, seperti yang kita sedia maklum, hari ini kita belajar banyak sangat perkara, 2 eksperimen mengenai ketumpatan dan juga ketahanan. Dan juga sebelum kita hendak ke topik yang seterusnya, jangan ke mana-mana, hanya di Sejahtera Asia. Kita berehat dulu, jangan ke mana-mana. Baik, kembali bersama dengan kami bertiga. Rakan-rakan ahli eksperimen sains anda, adik-adik kat rumah. Baik, tadi kita dah main eksperimen 2. Jenis eksperimen yang pertama kita main pasal beras. Ya, beras. Isi padu beras kan? Ya, Yang bentuk kedua, mana boleh muat paling banyak. bentuk mana yang paling boleh muat beras tu. Kalau tak ada beras kat rumah tu, pandai-pandailah jadi benda-benda yang boleh kacang hijau, macam kacang, pasir ataupun dan sebagainya. Yang kedua kita main timbang buku. Kita tengok macam mana bentuk mana yang tahan dengan berat buku tu. Yang ketiga ni apa cikgu? Ketiga ni kita nak tengok sekuat mana kertas ini. Okey. Okey. Kita tengok kekuatan Kita kertas. masih lagi guna balik buku yang tadi. Okey. Ni memang kita boleh guna apa-apa dekat rumah lah. Kalau tak ada buku, tak nak buka buku hari Ahad ni, guna kotak ke apa pun boleh. Soal kertas tu letak atas sini. Maksudnya boleh tahan tak? Tak boleh Tidak kan? boleh. Tak boleh. Gagal. Tapi kita ubah suai sikit, dia boleh. Tu. Okey, apa yang perlu kita buat ialah kita lipatkan dia macam kipas. Ini macam nak buat kipas ni. Okey. Tapi kita cuba ada yang lipat sangat rapat dan seorang tu lipat dia besar-besar, jarang-jarang. So kita tengok apa perbezaan dia. Saya besarlah, awak yang kecil. Tengok nanti benda yang senang tak semestinya senang pula nanti. Okey, tak apa, kita terima saja cabaran yang diberikan. Wah. So lipat ni zigzag lah. Zigzag. Okey. Cukup besar ni cikgu. Nasib baik masih lagi menyimpan kemahiran zaman budak-budak dulu Ini untuk buat sudah kipas. macam pendidikan seni ya. Pendidikan seni. Saya tak ada seni. Psikomotor ni. Cukup ke besar ni Cukup. cikgu? Tak apa, kita cuba. Boleh. Okey, saya punya senang saja. Dah siap. Anda lipat, adik-adik lipat 2. Lepas tu ada kat sini lipat lagi. Zigzag. Lagi sekali zigzag. Okey. So, jadilah Kita ni. bagi Fatah yang cuba. Okey, kita nak tengok tahan tak kertas Tahan. ni? Okey. Macam mana nak letak ni? Tahan tak? Okey. Macam tahan ni ya. Okey, Macam macam tahan, tahan. So kita cuba masukkan beras. Kita Kita nak cuba tambah masukkan lagi. beras pula. Ya. So kita anggap ni guna penutup ini. Berapa penutup beras?
Berapa pun untuk beras boleh masuk dalam ini untuk ketahanan kertas itu. Tegakkan. Fatah masih lagi mempertahankan. Fatah. Satu sudah. 2. Okey. Ni yang ketiga. Rasanya yang ketiga ni dia akan terjatuh. Aduh. Mana pun. Okey. Masih lagi Memang bertahan. nampak dia memang sudah Sudah terjatuh. jatuh dah. Kalau tengok sudah adik-adik jatuh. tengok dekat. Ini memang jatuh sudah. Ni yang Tengok ketiga. ini. Last. Dah roboh dah. Dah roboh dah. Ni masih tak mengaku. Masih lagi tak nak berpuas hati dah nak Baik. mengaku. Saya mengaku yang saya punya jabatan Roboh sudah dah. roboh. Bahaya Kalau ni adik-adik jabatan ni. tengok betul-betul ni dah roboh dah. Kalau adik-adik tengok sebab dia punya zigzag dah hilang dah. Jadi kalau angkat dia dah datang balik. Kalau tak dia akan Terjatuh tengok, ke bawah. dia jatuh ke Ni bawah. Dia jabatan collapse. yang roboh. Jabatan yang roboh. Okey, baik. Okey, berapa? 4. 4. Saya punya 4 jadi. Kita dah Fasha? tengok Fatah punya hanya 4 bahagian sahaja. Kalau macam Syah berbahagian-bahagian. Berbahagian-bahagian. Banyak sangat bahagian yang Syah dah buat ni. Okey. Jadi kita nak tengok sejauh mana ketahanan tu. Macam ini. Okey. 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 So, Okey. Syah pula. Try. Masih lagi guna bekas yang sama, penutup yang sama. Kita tengok. Okey. Okey, macam Fatah tadi ada berapa? 4. Saya 4 cup. 4 cup. Okey, saya cuba untuk cup yang pertama. Okey. Okey. Satu. 1. Okey. 2 cup. 2 cup. Macam tahan je ni. 2 cup. 3. Macam tak ada apa-apa saja, relax saja kertas merah ini. Tengoklah siapa yang membuatnya. Amboi dia. Dia Apa? punya confident tu kena ada. Adik-adik kena implement Sudah kan berapa? confident kakak Sasha awak ni. 4. 4. Tak apa, confident tu penting. Confident itu penting. So, yang ini. 4 sama juga. 4 Tapi juga. sebenarnya tadi macam Fatah tu kurang sikit kan? Betul. Mana yang Mungkin tu saya dah salah tuang. kira kot. Tak apa, kita cuba. Cuba. So, you tengok banding dengan Lagi yang sekali. Syah tu. Okey. Yang ini dengan ini kan. Yang mana paling banyak, lebih banyak lipatan dia. Yang merah ini lebih banyak lipatan. So dia boleh tahan lebih kuat lagi. Disebabkan ni dia ada banyak penjuru ini yang boleh dia tolong tahan. Okey, dia tahan beban tu. Kalau yang ini 2 saja. Macam kita kerja pasukan kan. Lebih ramai, lebih banyak kita boleh pikul. Kalau Boleh sikit menang. seorang saja susah. So ini maksudnya kekuatan kertas ini kita boleh tingkatkan kekuatan kertas ini melalui meningkatkan bilangan lipatannya. Sebenarnya dia sama dengan konsep dia dengan kotak-kotak tu. Rasanya sekarang semua online shopping kan mesti Ya. terima banyak parcel kotak itu. Kotak dia tu sebenarnya pun ada macam yang lipat-lipat tu kan. Betul. Mana contoh dia no? Eh. So yang ini dia akan meningkatkan kekuatan tu. Okey. Okey, kalau kita cuba lagi, okey. Mungkin tak mau mengaku kalah kan? Ya, saya lipat mengaku lagi. kalah cikgu. Lipat lagi, satu lagi rapat. Okey, saya lipat kita tengok. yang lebih rapat. Yang ini Okey. Syasha. Zaidah Nanti tadi kita ada guna 4. bekas satu lagi. Okey. Kalau yang ni boleh lagi dilipat ke cikgu? Boleh. Boleh lipat lagi. Saya Ni tak cuba nak. lagi nak melipatnya pada yang lebih kecil. Amboi, tak nak mengalah. Okey.
Sebab itulah dia macam yang kotak biasa yang kita simpan barang, perkakas elektrik itu. Memang kalau kamu buka kartun box itu, dia memang zigzag-zigzag. Ini untuk meningkatkan kekuatan dia. Okey. Patutlah cikgu kalau dulu masa kecil-kecil bila ada kotak macam tu saya suka peel off the first lepas tu macam first bumbung layer. Dia macam bumbung. Masa kita buat projek seni itu memang potong jadi bumbung rumah tu. Betul. Tak pandai. Macam gagal je saya ni cikgu. Kenapa dia biasa macam ni? Dia ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Ini mesti Fatah tak pernah lipat kipas. Selalulah saya lipat kipas tapi saya lupa. Macam Fatah cakap tadi, dia tak berapa pandai sangat seni, tak apa. Tapi awak adalah seni. Amboi, cia dia buat tu pula. Okey. Okeylah, kita sambil-sambil saya dengan Syasha dengan Cikgu Bong lipat-lipat ni, adik-adik ambillah dulu minuman-minuman, makanan-makanan, tengok-tengok dan sediakan bahan-bahan ini, okey? Jadi kita berehat dulu, jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama kami. Kami tengah buat eksperimen yang ketiga. Macam tadi Fatah dah buat-buatkan kertas tu, dah buat kipas. Saya pun dah juga, cikgu pun dah juga. Sebagai contohnya ni ada dekat tangan kami. Jadi selepas ni Cikgu Bong, apa yang kita nak lakukan? Ya, cuba. Tadi ni Saya punya jumlah beras yang boleh ditanggung dengan oleh menggunakan ni. 2 lipatan saja yang ini. Wah, macam lebih dari 10 lipatan tu. Berlipat-lipat. Ya. Mari kita cuba. Kita cuba ya. Sebab yang tadi nak timbang buku tu Fatah dah menang. Yang ini tak boleh kalah ni. Adik-adik, come on. Kita nak gunakan. Okey. Kalau tak ada corong pun tak jadi masalah. Ini satu. Lipat saja kepada 2. Lepas tu. Satu cup. Dua cup. Okey, 2. 3. Okey. Saya pakai kemampuan menangi. Saya pakar menangi. 4. 4 masih tegak lagi. Ya, masih lagi bertahan. Dia berpijak di bumi nyatalah sebenarnya. 5. Wow. Mendahului. Mendahului saya. 6. Masa dah nak full dah ni. 7. Okey, macam tak ada apa-apa pun berubah. Masih tak ada. Masih lagi kuat ni. Masih lagi kuat. 8. Nak 8. tambah lagi ke cikgu? 8,5. Sampai penuh tu. Sampai penuh. 8,5. 8,5. Oops. 9. Wow, nampaknya dah full dah. Nampaknya banding dengan yang tadi ni. Kalau nak tengok ada ruang ke tak, kita boleh je tengok. Okey. Memang belum roboh kan yang tadi tu dah roboh dah. So ini sebenarnya yang ini. Okey, bila kita dah lipat tu, okey, beban itu akan diagihkan ke setiap lipatan itu. Macam kita buat kerja pasukan lah, semakin banyak tu, semakin kurang beban tu. Beban tu semua dipikul bersama-sama tu. Ini kita sebenarnya ini boleh aplikasikan contohnya kotak ini. Nampak tak yang ini? Sebenarnya dia adalah
sama. Aplikasinya sama, cuma dia hanya ada atas dengan bawah tu dengan kertas saja gabungkan. Ini konsep dia sama kan? Sama saja. Supaya ini kotak ini lebih kuat. Biasanya kita tahu sekarang online shopping kan? Betul. Kena baling ke kotak ini tak koyak, barang di dalam tu masih bertahan lagi. Sebab inilah konsep dia. Maksudnya kan, semakin banyak lipatan itu, semakin kuat kertas itu. Sama juga aplikasi jambatan. Okay, tengok Penang Bridge itu semua itu dia ada segitiga ini kan. Maksudnya tak semesti bulat sentiasa menang kan. Segitiga pun ada fungsi dia. Maksudnya Kita ada cuba keunikan masing-masing lah ni. Ya, ada keunikan masing-masing. Okey. So rasanya itu saja. Itu saja yang Cikgu Bong. Eksperimen kita ada 3 tadi, beras, isi padu beras dengan pelbagai corak bentuk. Yang kedua adalah timbang buku di mana saya menang. Itu yang dia nak highlightkan ya, dia menang. Dan yang terakhir sekali adalah menimbang berat beban di atas lipatan yang telah kita lakukan. Betul tu. Dan adik-adik kat rumah macam biasalah. Ingat kena ada buku, kena ada beras. Kalau tak ada beras kalau tak ada beras apa Syasha boleh guna? Kita boleh gunakan kacang hijau, kacang kuda, semua kacang Syah nak sebut ni guna. Kalau tu tak ada, kita boleh gunakan pasir, batu. Cikgu, kalau macam yang Play-Doh tu boleh tak? Yang Play-Doh jenis yang ala-ala macam ni. Plastisin. Boleh. Plastisin. Tapi kalau plastisin nak simpan dalam yang silinder yang kita buat tu susah tu. Nanti dia ada ruang di antara tu, dia tak mampat. Yang maksudnya kalau menggunakan batu yang besar boleh juga. Susah nak buat perbandingan. Yang ini dia bentuk dia lebih kecil, dos dia memang mampat tu. Kurang ruang di antaranya. Yang penting bayangkan kalau batu besar satu, luar dah penuh. Susah nak buat perbandingan itu kan. Betul, semakin kecil semakin bagus. Semakin kecil semakin bagus, semakin mampat. Dan juga tak lupa juga nak ingatkan kepada adik-adik semua untuk kemas semua ni lepas kita lakukan. Kita kena kemas semua ni adik-adik. Jadi kami pun nak mengemas-ngemaslah ni. Kita belum habis lagi segmen kita. Anda akan bersama dengan saya dengan Syasha untuk mengupas topik ni very menarik. Sangat-sangat menarik untuk khas untuk ibu yang tengah mengandung. Jadi jangan ke mana-mana, kita orang nak sambung kemas balik dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Baik, kita kemas dulu ni. Ya, jom. Ya, kembali lagi bersama saya dan juga Fatah Bolhanuddin. Ini adalah untuk segmen kita yang terakhir, iaitu perkongsian. Tadi kita ada buat bermacam-macam eksperimen dengan Cikgu Bong. Jadi lepas ni bolehlah adik-adik bersedia untuk lakukan eksperimen bersama keluarga dekat rumah tu. Jadi lepas ni perkongsian yang akan kami kongsikan adalah mengenai berpantang selepas bersalin. Betul tu. Topik ini sebenarnya sangat related dengan mereka-mereka yang selepas telah mengandung. Jadi ini adalah sangat-sangat sesuai. Sebenarnya ingin kami nak tekankan dekat sini, kami hanyalah sebagai seorang penyampai kepada anda semua dan mendapat info-info ni daripada pelbagai jenis latar belakang lah sebenarnya, Fatah. Kami bukan expert, tapi ini adalah sekadar perkongsian manja daripada kami berdua. Baik, buat para ibu yang berada dalam zaman moden ini, pastinya isu berpantang ini selepas bersalin ini merupakan salah satu isu yang pastinya menimbulkan dilema dalam diri. Dan ini
ini berlaku ya sebenarnya, sama ada mahu untuk mengamalkan petua berpantang orang zaman dahulu kala ataupun berpantang mengikut nasihat pakar perubatan masa kini. Seiring dengan gaya hidup zaman sains dan teknologi masa kini, kemajuan sains perubatan sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Jika dahulu adalah sangat sukar untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat tentang kesihatan, tapi kini semuanya berada di hujung jari. Dengan satu klik saja, kita dapat pelbagai informasi yang boleh kita orang cakap kita carilah, tengok, kita baca dapat sama-sama betul melalui artikel. Dan sebelum tu sebenarnya Fatah, dia ada bertempoh berpantang, sebenarnya berbeza-beza mengikut bangsa, kaum dan juga budaya. Sebagai contohnya, apa yang saya dapat adalah bagi wanita Melayu, tempoh berpantang tu adalah selama 40 hari. Manakala untuk masyarakat Cina selama 30 hari dan masyarakat India mengamalkan selama 30 hari juga. Jadi dia berbeza-beza lah Fatah sebenarnya. Dan perkongsian yang saya dapat ni Syasha, ini perkongsian daripada Dr. Rusaini Ramli yang merupakan seorang doktor perubatan mengenai tentang tips-tips berpantang selepas bersalin untuk ibu moden. Tips-tips ini dikongsikan beliau melalui laman Facebook peribadinya. Jadi saya agak tertariklah dengan tips yang pertama. Dia ada 6 tips tapi saya kongsikan 3. Yang pertama adalah minum air secukupnya. Ibu-ibu yang berpantang selepas bersalin memerlukan air yang secukupnya, itu 2 sehingga 3 liter sehari. Ianya penting bagi penghasilan susu ibu yang banyak kerana susu ibu ini dia mempunyai komponen air yang tinggi. Selain itu, minum air mencukupi dapat mengatasi masalah sembelit. Ya, itu betul. Mengapa orang dahulu kata minum air banyak ini masa pantang lepas bersalin ini nanti urat kembang. Dia cakap secara logiknya lah, pada zaman dahulu sumber air ini adalah sangat sukar didapati dan sangat terhad. Mereka perlu mengambil air dari perigi dan dapatkan kayu untuk hidupkan api, serta perlu jerang ataupun masaklah air itu dengan cara yang betul bagi mengelakkan air dimasak tidak berbau asap, yang mana boleh menyebabkan rasa payau ataupun orang cakap payau ni rasa yang tidak kurang enak. Jika ibu-ibu minum air dengan kuantiti yang banyak, ia pasti menyukarkan. Disebabkan faktor ini, air minuman dicatu buat mereka. Yang kedua adalah makan makanan yang berkhasiat bagus untuk berpantang selepas bersalin. Ya, betul. Ibu yang berpantang selepas bersalin memerlukan zat nutrisi daripada makanan yang berkhasiat. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, menyarankan agar pengambilan makanan yang terbaik adalah mengikut sukatan, iaitu suku pinggan karbohidrat, suku pinggan protein, separuh pinggan adalah sayur dan buah-buahan. Maksudnya kita ikut suku-suku separuh lah. Suku-suku separuh. Dia punya format suku-suku separuh. Sebenarnya kan Syasha, kalau bercakap mengenai makanan ini, bukan ibu berpantang saja yang perlu menjaga. Kita sendiri kena menjaga, orang cakap jaga portion makan, jaga portion makan kita, sebab makanan ni bukan cakap tak bagus. Ada benda yang kita tak boleh makan terlalu banyak sebab itu boleh memudaratkan kita sendiri. Jadi betul. Baik, yang ketiga ni, kekal aktif semasa berpantang. Selepas bersalin, para ibu tidak seharusnya bermalas-malasan ketika berpantang. Ibu berpantang perlu bergerak mengikut daya kemampuan masing-masing. Petua orang dahulu meminta ibu berpantang tidur atau berbaring saja semasa berpanting pun bolehlah berpantang. Mungkin sudah tidak relevan pada masa kini kerana zaman kita ni berbeza. Sebab tu orang cakap zaman kita dengan zaman yang ke belakang, kita tidak boleh membezakan. Masa kita lain-lain, cara pun lain-lain. Jadi teknologi masa kini banyak memudahkan kehidupan kita seharian. Melakukan kerja rumah merupakan salah satu cara untuk ibu-ibu kekal aktif semasa berpantang. Tapi janganlah kita sebagai suami ataupun anak-anak ataupun ibu bapa mereka, kita mengambil kesempatan ini untuk mereka dengan cara mereka nak kekal aktif, kita bagi dia banyak kerja. Bukan itu caranya kita membantu. Bukan itu caranya. Sama-sama kita bekerjasama. Itu jadi, tips. Saya sebenarnya berminat dengan Fatah bagi tahu tadi sebagai memang perlu kekal aktif semasa berpantang tu, jangan bermalas-malasan sebab kita takut efek yang akan datang. Betul, itu jadi, boleh memudaratkan lah. Boleh memudaratkan. Jadi yang seterusnya adalah bertungku secara bersederhana, iaitu bertungku selepas bersalin adalah dibolehkan selagi mana tidak
berlebihan. Kita takut sebenarnya Fatah apabila orang macam tahu boleh bertungku kan, dia buat lebih masa. Jadi kita kena ikutlah sekurang-kurangnya tak lebih daripada 30 minit. Dari segi sains, apabila kita bertungku, haba dari batu tungku akan menyebabkan saluran darah pada kulit bahagian yang diletakkan pada batu tungku tu akan mengembang. Jadi peredaran darah akan bertambah baik apabila salur darah tadi berkembang sedikit daripada asal. Jadi dekat sini kita dapatlah kebaikan bertungku tu. Dan seterusnya, segera ke hospital jika mengalami masalah kesihatan. Jika ibu berpantang ni selepas bersalin mengalami apa-apa komplikasi ke apa-apa masalah kesihatan dan kemusykilan, kena maklumkan kepada jururawat ataupun pergi terus ke hospital. Jangan berlengah-lengah lagi. Kita takut apa-apa yang akan terjadi. Dan juga sebenarnya ada simptom-simptom Fatah ada simptom-simptom berbahaya buat para ibu selepas bersalin. Sebagai contohnya, jika ada demam melebihi 38 darjah Celsius, ada sakit kepala ke darah nifas keluar begitu banyak secara tiba-tiba ataupun sakit dada dan sukar bernafas. Dalam keadaan ini terus segera ke hospital. Mencegah lebih baik daripada merawat. Ya, betul. Dan yang akhir sekali adalah berfikiran positif. Berfikiran positif ni kita percaya. Betul. Semasa berpantang ni, hormon-hormon dalam badan ibu ni dipercayai akan berubah selepas melahirkan bayi. Jadi ianya merupakan satu perubahan besar dalam hidup, terutamanya para ibu kerana pertama kali menimang cahaya mata. Jadi dalam keadaan ni ibu masih belum sihat sepenuhnya selepas bersalin dan mempunyai waktu yang sukar. Jadi macam Fatah bagi tahu tadilah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ahli keluarga ataupun ibu mertua, kena bersama-sama memberi sokongan kepada mereka yang tengah berpantang ni. Sebenarnya kita kena banyak lagi mengkaji sebab memang akan ada banyak cara-cara bagaimana yang hendak dilakukan selepas bersalin. Lagi-lagi dekat dalam Facebook, dekat dalam Twitter dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita ada platform yang lain. Sebagai contohnya, kita boleh merujuk kepada myhealth.gov.my. Dekat situ sebenarnya ada banyak informasi yang anda boleh lihat. Betul. Walaupun kita ni dalam dunia era digital, semuanya sehingga hujung jari saja dengan satu klik tu, tapi kita kena pandai, bijak dan aktif juga untuk mencari sesuatu yang sahih itu. Kita tidaklah perlu stres pasal berpantang ini sebab hidup berpantang ini macam biasa sebenarnya, cuma akan ada sedikit limitasi lah dekat situ. Orang cakap raikanlah kehadiran orang baru dalam kalangan ahli keluarga kita. Dan kalau boleh saya akan abaikan tomahan makcik-makcik bawang, netizen ni. Memang tak pandai nak tutup mulut juga bab berpantang ni. Kita pun dah bertahun belajar sains. Kan, jadi maka tibanya untuk kita jadi bijak, jadi cerdik, jadi pandai dari segilah pelbagai aspek tu penting sebab sekarang ni dunia digital ni dia memang cakap sangat luas. Bila kita tak mengkaji sesuatu itu, ia boleh memudaratkan diri kita masing-masing. Ya, betul, seperti apa yang dah dikongsikan Fatah tadi. Jadi Fatah mungkin boleh kongsikan kepada kita semua apakah antara kesilapan semasa berpantang. Okey, kesilapan semasa berpantang. Yang pertama, ini sangat penting. Tak ada perancangan. Walaupun berpantang sendiri, anda perlu ada perancangan yang rapi untuk mampu mengurus keluarga di samping menjaga kesihatan diri dan bayi. Dan pada awalnya, mungkin anda akan mengambil masa untuk mencari rentak. Namun tetapkan objektif dan utamakan kesihatan diri. Yang kedua adalah malas untuk berbengkung. Bengkung ini bukan sahaja dipakai untuk mengembalikan kelangsingan tetapi ia juga mempunyai kelebihan dari segi kesihatan selepas bersalin. Itu penting ya. Yang ketiga ini adalah tak pakai stokin ya. Pemakaian stokin sewaktu berpantang juga sering dipandang enteng. Kalau tidak diikutkan petua orang-orang dahulu, mereka akan benarkan ia ditanggal semasa mandi atau ketandas saja. Alasannya panas, tak selesa. Tapi pakai stokin ini penting sebenarnya untuk orang cakap suam-suam rasa sejuk dekat kaki. Jadi Fatah dah kongsikan kepada kita antara pantang larangnya. Jadi Syah sebenarnya nak buka kepada mitos dan fakta dalam pantang larang pemakanan selepas bersalin. Yang ni Syah dapat daripada
laman web myhealth.gov.my. Jadi memang daripada kesihatan sendirilah. Sebagai contohnya, ada yang menyatakan jangan makan ubi-ubian. Itu sebenarnya adalah mitos, iaitu ibu dalam pantang tidak dibenarkan makan makanan daripada jenis ubi-ubian seperti keledek, keladi dan ubi kayu kerana makanan ini dipercayai mengganggu proses pencernaan dan menyebabkan ibu kembung perut. Kerana ubi-ubian ini merupakan makanan biji rin yang membekalkan karbohidrat sebagai sumber tenaga. Yang tu adalah mitos yang kita selalu dengar. Tapi faktanya adalah dekat sini dia ada fakta sebenarnya. Jadi dekat sini jika ibu tidak boleh mengambil ubi-ubian semasa berpantang, ibu boleh mengambil makanan gantian daripada kumpulan biji rin seperti nasi untuk sebagai sumber karbohidrat lah. Jadi dekat situ sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya mitos dan juga fakta yang ada dekat dalam laman web tersebut. Jadi kepada ibu-ibu boleh sahaja tengok dekat dalam web tu sendiri. Betul lah. Itu saja tips-tips daripada kami berdua, agak harap menjadi manfaat lah, sedikit manfaat untuk kita semua pada masa yang akan datang, mungkin pada Syasha, pada saya, tidak tahu pun untuk penonton-penonton kat rumah. Jadi dan juga mungkin buat para penonton ada cadangan mereka sendiri ataupun pandangan mereka, boleh saja lontarkan dekat dalam laman web Sejahtera Asia. Lepas tu tulis saja apakah antara mungkin kita berbeza. Betul lah. Jadi setakat ini sajalah perkongsian kami di Sejahtera Asia. Saya Fatah Burhanuddin dan saya Syasha Denzlin. Daripada Inspirasi kami cetuskan inovasi. Inovasi. Bye.